سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam surah Al-Basir Istighfar dan Bersafar Tentang ibu dan ayah dan kakak muslimin muslimah tentang perempuan yang berhati Allah Subhanahu wa ta'ala sekian. Alhamdulillah Allah SWT mengumpulkan kita pada malam ini, pada malam yang ketiga pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan kita dan Allah akan menerima puasa kita, menerima solat sunat kita, solat tarawih, solat tahajud dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sedekah kita dan semua amalan-amalan kita sebagai amalan yang ikhlas dan yang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita supaya kita mendapat taufik untuk istiqamah sampai kepada hujung Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, namun saya sampai ke masjid Fatimah Zahra ini. Tuan yang biasa tentang kuliah subuh di Fatimah Zahra ini, mungkin bersihnya di kitab Al-Azkar yang saya bacakan pada setiap hari Sabtu minggu ini di Masjid Fatimah Zahra ini. Tapi dah berpuluh tahun. Alhamdulillah, aku pun adalah hikmah insyaAllah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini hari Isnin malam Rasul. Pagi dari hari Isnin. Hari pertama sekali bekerja bagi siapa yang bekerja pejabat dalam bulan Ramadan. Hari pertama sekali dan semalam cuti, hari ini baru bekerja. Dan bila hari pertama bekerja itu pula hari Isnin, maka timbullah satu istilah dipanggil sebagai mandirus. Tidak ada kena dengan terus dia mandirus dengan arti kata hari Isnin yang monyok. Lebih kurang itulah. Maknanya sampai saja Isnin pagi mulalah mengeluh dan sebagainya. Allah pula hari ini adalah hari berpuasa, maka bertambahlah banyak orang yang minum. Bertambah sedih dah orang yang sedih, bertambah stres dah orang yang stres. Jadi itulah. Yang kesiannya adalah apa disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW banyak menyebutkan kepada kita tentang kelebihan hari Isnin. Bahkan Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin ditanya oleh para sahabat. Nabi SAW begitu, "Dzaka yaumul itu." Pada hari tersebut aku dilahirkan dan pada hari tersebut juga aku dibangkitkan. Aku berhati menjadi masalah aku dibangkitkan pada hari Isnin. Pada hari Isnin ini hari yang mulia. Tapi hari Isnin juga hari yang manjur bagi kebanyakan orang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan tidak begitulah ini orang lain punya cerita, insyaAllah. Tuan-tuan hari ini semua semangatkan insyaAllah. Pagi-pagi, subuh-subuh lagi semangat pergi kerja. Mudah-mudahan itulah. Tapi tuan-tuan rahmatullah, bila disebutkan tentang hari Isnin yang menghargai orang letih dan sebagainya, maka timbul pula tambah pula Ramadan, hari yang pertama pula kita berpuasa. Jadi bila Ramadan hari pertama, hari kedua kita berpuasa, hari pertama kita berpuasa bekerja. Amin. Maka ramai dah pula yang rasa lemah dan letih, rasa macam ya Allah, hari Isnin berpuasa ni dia rasa letih, dia rasa lemah, produktiviti pun makin kurang. Kalau boleh pejabat pun minta kurangkan sikit kerja, kalau boleh minta bos bagi pekerja bagi awal dan sebagainya. Rasa macam kalau bos tu bagi kerja banyak, bos tu rasa saling tak? Jadi begitulah. Itu produktiviti orang Islam zaman sekarang kan. Bab kerja dia slow sikit lah dalam Ramadan. Yang dia rajin, yang betul-betul sekali dia rajin adalah yang ini yang dia tak akan tinggal. Dia punya istiqamah dia bukan tarawih. Tarawih pun lagi seminggu dua kosong masjid kot, masjid lain kan. Tuan-tuan masjid makin ramai, makin hujung insyaAllah. Tapi tuan-tuan yang betul-betul istiqamah sampai ke hujung apa dia? Yang istiqamah sampai ke hujung adalah aktiviti bersa'i di bazar Ramadan kan? Yang itu insyaAllah istiqamah antara Safa dan Marwah bazar Ramadan. Yang itu insyaAllah itu sesempurna mungkin. Betul. Yang saya sebut biasanya adalah kenapa produktiviti kita berkurang, tapi bila tetap
semangat pula pergi membeli pula. Lepas tu buka puasa pun semangat. Tapi bekerja dia jadi lemah, jadi letih sebagainya. Salah satu daripada faktor dia adalah kerana bila kita bekerja, kita tidak terdorong dengan satu motivasi yang paling besar sekali dalam bagi orang Islam. Motivasi kita biasanya ada kaitan dengan nafsu. Bila motivasi kaitan dengan nafsu, nafsu itu pula kita tundukkan, maka dia jadi letih dan lemah bila nak buat satu benda. Contoh, bekerja ni motivasi utamanya adalah kerana nak dapat duit, gaji. Tuan-tuan, saya tak tahu ada tak di kalangan tuan-tuan yang pergi bekerja walaupun bos kata tak dapat gaji. Bos kata kamu datanglah macam mana pun, aku tak akan bagi kau gaji. Syarikat nak ikut dah. Dia kata tak tu bos, saya datang juga sebab saya minat saya kerja dia. Tak ada tuan-tuan. Kalau bos kata bulan ni kau datang je lah, tengoklah ada gaji ada lah, tak ada tak ada lah. Tobat yang datang, dia jawab daripada bos dia, bos tengoklah kalau saya ada gaji lah, tak ada tak ada lah. Dia akan jawab itu juga pada bos ni. Sebab motivasi utamanya adalah duit, gaji. Jadi ini fitrah. Bukan maknanya tuan-tuan salah bila fikir macam tu, tak ada salah. Sebab kita pun mesti nak duit, betul tak? Tapi tuan-tuan dengan mata gambar, masalah ni bila dengan duit ni, dia ada masalah dia ada kekurangan yang besar. Sebab duit belum tentu dapat, satu. Sebab belum tentu lagi syarikat tu mampu untuk bagi kita duit pada hujung bulan. Kalau berniaga macam tu juga, belum tentu untung bila kita berniaga. Duit, motivasinya lemah sedikit. Lagi-lagi bila tengok pula orang lain gajinya lebih tinggi daripada kita, walaupun dia pemalas 10 kali ganda daripada kita. Bukan kita tak malas, tapi dia lebih malas. Itu je. Jadi walaupun dia lebih malas, tapi dia punya gaji lagi cepat naik, pangkatnya lebih cepat naik, dia lebih dapat penghargaan dan sebagainya. Maka waktu tu motivasi kita jadi kecil, jadi rendah, dan jadi boring dah kerja. Berapa ramai orang yang bila bekerja 5 tahun, 6 tahun, dia dah mula terpu, dia dah mula boring dalam bekerja, dah mula stres dalam pekerjaan dan sebagainya. Okey, sebab tu kita jadi begitu. Sama juga macam tuan-tuan, sama juga puan-puan muslimat yang katakan kerja sebagai apa pun, sebagai suri rumah sekalipun. Kan, kerja sebagai suri rumah, sekali bila balik, bila suami balik, suami tak tunjukkan penghargaan, tak tunjuk penghargaan dengan mulut. Dia tak bercakap terima kasih dan sebagainya. Maka lama-kelamaan dia akan stres, dia akan tension. Sebab apa? Sebab dia punya tujuan utamanya adalah nak dapat penghargaan manusia. Kan, suami balik muka monyok, hari Isnin kerja, monyok dia balik. Isteri tengok muka suami macam baru kalah tadi. Stres dia tengok. Balik ke rumah pula marah-marah pula anak-anak. Isteri pula penat, satu hari dia pun puasa juga, bukan dia tak puasa. Dia pun letih, penat, dah jadi stres, tak bahagia. Sebab apa itu? Sebab matlamatnya adalah untuk mendapat penghargaan daripada manusia. Kita bayangkan apa yang sebenarnya berlaku dalam Islam yang menyebabkan tak kira lah hari apa, bahkan dalam bulan Ramadan kita sepatutnya lagi hebat lagi bekerja. Kita perhatikan motivasi utama kita yang sebenarnya bukan hanya semata-mata duit, tapi motivasi utama kita adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut akhirat lebih utama daripada yang di dunia ini, yang pertama, iaitu di dunia. Maknanya kalau kita nampak kebaikan yang sebenar, iaitu di akhirat, maka waktu itu kita akan lebih motivated. Kalau kita bekerja contohnya, gaji tak naik, tak apa, pahala naik. Lagi banyak kita bekerja, lagi banyak pahala kita. Tapi itu susahnya sebab pahala tak nampak. Itu je lah. Tapi kalau lah kita fikirkan betul-betul, maka waktu tu kita akan jadi orang yang lebih hebat daripada orang lain. Walaupun gaji tak naik pun, geram tu geram kan, bukan tak geram. Bukan maknanya tuan-tuan semua jadi robot seperti ni pun. Orang Islam kena jadi robot, tak boleh geram. Tak, geram tu biasalah. Upset tu biasalah. Tapi upset itu tidak menjejas produktiviti dia. Sebab dia tahu produktiviti dia adalah untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih penting. Kita bayangkan dalam hadis Nabi SAW yang begitu masyhur. Tuan-tuan semua biasa dengar, kalau matahari terbit daripada barat, di tangan kita ada sebiji benih. Nabi SAW suruh kita buat apa? Tanam kan? Tanam. Dari kat kiamat matahari terbit berbarat, tapi tangan kita ada benih itu kita tanam. Kalau ikut logik,
Kalau ikut logik akal, pada dapat hasil daripada benda itu takkan dapat. Sebab kena kiamat. Tapi dia ajar oleh Nabi SAW, konsep utama pekerjaan dalam Islam adalah dia nak dapat untung yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di atas bumi. Jadi kalau fikir macam itu, insyaAllah senang. Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita jadi malas sebab kita pernah lebih hawa nafsu kita ikutkan. Maka kita akan selalu bandingkan. Dan selalu ustaz-ustaz pun datang ceramah bezakan kita dengan tentera-tentera Badar. Cerita tentang kemenangan umat Islam. Tuan-tuan akan dengar sekilas sepanjang bulan ni, akan ada dan 3 orang ustaz akan cakap tu. Tentera Badar, macam mana umat Islam menang, peperangan demi peperangan, bagaimana umat Islam menang, semuanya pada bulan Ramadan. Setiap kali kita dengar benda tu, kita akan rasa, apa salah teruk sangat, aku ni beza sangat dengan tentera ni. Rupa-rupanya, apa beza dia adalah, cuba kita perhatikan secara logik akal, dia akan berbeza dengan apa yang berlaku ataupun kemenangan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Islam. Kalaulah ikut logik akal, patutnya Allah Ta'ala tidak, bukan patutnya lah, tapi banyak kalau ikut logik akal kita yang lemah, kita akan kata perang Badar tu tak payahlah bulan Ramadan. Janganlah bulan Ramadan yang pertama peratu umat Islam diwajibkan berpuasa, bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Kalau ikut logik akal kita yang lemah ni, kita kata baik lagi perang tu lepas raya, dia ada makan lemak, lontong, tempat apa semua dulu, baru pergi perang. Sebab barulah kuat sikit, kan? Tapi tidak, dalam bulan Ramadan hari ke-17 dah lebih 2 minggu puasa, dah lebih dah, kan? Tetapi waktu itulah yang disuruh berperang. Macam tu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kan, dia pilih siapa dia? Dia pilih tentera dia, kan? Dia pilih kemah-kemah tu kan, tengok kemah-kemah tu, tengok siapa yang bangun malam, yang itulah yang dibawa berperang. Dia tak ajak pula yang tidur. Kalau ikut logik akal tu kan, sepatutnya yang tidur tu lah yang dibawa, sebab yang tidur dah kuat. Betul tak? Yang bangun malam tu takut dia tak larat, baik suruh dia balik ke negeri masing-masing, berdoa je lah untuk kami, aku bawa yang cukup tidur, kan? Tak ada, dia cuma bawa yang tak tidur malam, itu yang dia bawa pergi berperang. Apatah lagi kalau yang tidur dalam tazkirah, itu lelaki kongkong tak bawa ke biar lelaki apa? Pergi perang. Ada yang tidur, tak ada dia. Maknanya tuan, Salahuddin Al-Ayyubi pun tak ikut logik akal yang biasa. Macam tu juga ada dengan siapa? Talut dengan Jalut, cerita yang popular. Talut dengan Jalut, Talut punya tentera dah tak ramai, nak lawan Jalut yang begitu hebat, kan? Nak lawan tentera yang begitu hebat, tentera tak ramai, dalam perjalanan yang jauh, panas, terik dan sebagainya, tengah padang pasir, jumpa sungai. Apa yang disebutkan oleh Talut kepada pengikut dia? Ambil cuma secupak air saja, kan? Itu saja ambil, secedok air saja. Jangan ambil lebih. Siapa ambil lebih, dia suruh balik, kan? Siapa yang ikut arahan, ambil secedok aja, yang itu yang dibawa pergi perang. Sekali lagi, kalau ikut logik, mana lebih betul? Kalau ikut logik, suruhlah minum banyak-banyak, kan? Dah tengah panas, terik, apa semua kan? Dah tengah nak pergi perang, patutnya suruhlah minum banyak-banyak. Tapi tidak, dia suruh minum secedok saja daripada tangan. Yang lain itu disebutkan dalam hadis itu, dalam Quran itu, illa gharfatan. Gharfah satu ni, satu tangan kita ni, dia ambil. Jadi illa man yaghfarafa gharfatan biadihi. Maknanya satu cedok dengan tangan sendiri saja. Berarti logik sekali. Macam tak logik juga. Tapi rupa-rupanya tiga-tiga ni dan juga banyak lagi peperangan berlaku dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebenarnya bila kita berjaya ikut perintah Allah, tundukkan hawa nafsu kita. Tundukkan nafsu, maka kemenangan Allah SWT bagi kepada umat Islam. Semua tu tunduk nafsu belaka tu. Bulan Ramadan berpuasa, bangun malam, nampak air sungai tapi tak minum, itu semua tundukkan nafsu belaka. Orang yang tundukkan nafsu, itulah orang yang kuat, yang berjaya sebenarnya. Dan bila diingatkan oleh Allah SWT sebagai matlamat, maka ketika itu jadi mudah untuk menundukkan nafsu itu. Tapi kalau reda Allah Ta'ala jadi nombor 2, jadi nombor 3, jadi nombor 4, duit lebih utama, penghargaan manusia lebih utama dan sebagainya, maka ketika itu nafsu sebenarnya kita sedang jamu dan bagi dia membesar dan sebagainya. Waktu itu kita akan jadi lembik. Patutlah kita biasanya pada bulan Ramadan kita lebih daripada bulan lain.
Sebab waktu tu kita tengah ikutkan nafsu kita. Instead of kita yang kontrol nafsu kita. Jadi kita check balik pada diri kita. Inilah hari yang kedua, malam yang ketiga. Besok hari ketiga kita berpuasa, check balik. Buat check sekali. Aku ikut nafsu tidak. Dalam setiap aktiviti. Daripada subuh sampai ke mana? Check balik. Kan daripada subuh tu aku sembahyang subuh macam mana? Ikut nafsu ke tidak? Waktu sembahyang. Waktu kita nak pergi kerja, kita start kereta, duduk dalam kereta, duduk dalam kerja dan sebagainya. Aku ikut nafsu ke tidak? Sampai dah petang. Sampai dah waktu buka puasa. Buka puasa pun lagi kena check. Aku ikut nafsu ke tidak buka puasa? Waktu tengok dekat bazar Ramadan tuan-tuan, tengok ke bazar Ramadan. Lalu ke bazar Ramadan tu tengok orang jual air apa? Air jagung. Warna kuning bukan. Lepas tu nampak pula pasar luar ni kan, nanti air luar sejuk kan, kita tengah panas, dahaga, El Nino kan, duduk kat situ tengok sedap ni kan, kita sekarang sedap ni beli terus pergi menjam, beli bawa balik rumah. Kejap lagi buka puasa, buka puasa tuang air dalam mak paling besar. Kalau tak pakai mak pun dia minum tu dia belajar. Dia minum, tengok tahu air dia. Waktu tu turun maki apa tukang jual kan, tak bunuh punya tukang jual, kompon nipu kan. Dia kata manis tadi tapi tak manis atau macam-macam kan. Waktu tu baru kita sedar sebenarnya kita beli tadi tu pun sebenarnya ikut nafsu kan. Kita beli itu sebab kita punya mata kita nak nipu kita, nafsu dia kan. Dia kata sedap, dia kata sedap, belum tentu sedap. Waktu tu nafsu kita yang kata sedap, bukannya akal kita pun. Akal kita tak tahu lagi sedap ke tidak. Lidah kita pun tak tahu sedap ke tidak lagi sebab belum rasa. Tapi yang itu, yang ada waktu tu hanya nafsu. Dan nafsu lah yang kata sedap sedap ni apa benda, padahal tak tentu lagi benda sedap. Maka sekarang kita perhatikan teman. Saya biasa tanya kat mana-mana tempat pun saya tanya soalan sama. Kenapa kita bila buka puasa mesti ada kuih dan mesti airnya berwarna-warni? Tak boleh ke air letak sekali-sekali, bukan sekali-sekali, tiap-tiap hari buka puasa pakai air ni putih jernih, sesuci hati tuan-tuan. Boleh tak kan? Ataupun kuih jangan ada langsung yang ada nasi putih, kuah kicap, ikan masak kicap, sayur kobis, ada tak tempe sikit. Jadi kan agak-agak ambil sambal kacang yang rukun. Itu sahaja, tak ada kuih, tak ada apa langsung kan. Kalau lah ada sebahagian tuan-tuan memang dah buat gitu, alhamdulillah. Tapi banyak jika kita tidak begitu kan. Dan malam ni ramai lagi orang kan. Jadi malam ni sebutnya tu kan, dia tunggu lagi 2 minggu pakai habis balik semua. Jadi tuan-tuan, kita ingat macam kita kenapa jadi begitu? Sebabnya nafsu kita masih terlayan. Patutlah bulan Ramadan pun kita masih lembik, terus lembik. Bulan Ramadan makin lama makin lembik. Ada yang kata ustaz 2-3 minggu buat lagi kan. Biasanya saya lepas 2 minggu kita lembik sikit. Sebab apa tu? Nafsu kan. Nafsu kita dia dah lemah. Waktu itu kekuatan kita saja daripada mana? Baru dah timbul kekuatan dalaman yang sebenar, kekuatan iman kita yang datang bertarawih di bulan Ramadan sampai hujung. Ini tanda kekuatan dalaman dia kuat, yang boleh paksa dia untuk datang juga walaupun nafsu dia tengah lebih pun. Yang dapat Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir sebab nafsu dia berjaya dia tundukkan. Yang lain macam Ustaz biasa sebut yang lain-lain dia takkan dapat Lailatul Qadar, dia dapat apa? Dapat Lailatul Qadar kan. Ustaz itu Ustaz kita tiap-tiap tahun dia akan cakap yang kan. Tuan-tuan jangan asyik cari Lailatul Qadar, kita kena cari Lailatul Qadar. Biasa tuan-tuan, sebab apa? Sebab nafsu kita, adakah dia kontrol kita ataupun kita kontrol dia. Tuan-tuan, antara cara yang mudah untuk kita kontrol nafsu kita adalah banyak adalah dan puasa sendiri. Puasa ni kan sepatutnya ingatkan kita pada orang yang lapar dahaga di tempat lain. Tapi kadang-kadang kita sekarang sebut teori dan sebagainya dia payah. Saya tuan-tuan, saya bila pergi sendiri ke kamp pelajar Syria 1994 tahun, pergi sendiri tengok dengan mata kepala sendiri kan, 2 bulan lepas. Bila tengok sendiri,
kita pegang sendiri budak-budak kecil yang tak cukup zat, kan, baby-baby tu. Kita tengok sendiri orang lelaki yang sepatutnya gagah tapi kurus keting menampak tulang, kan. Bila kita tengok sendiri tempat dia orang kemah, dia orang koyak rabak, kita tengok sendiri air yang tak ada pun kat situ. Nak tanya soalan buang air kat mana, kan? Itu soalan yang sangat zalim, kan? Jangan tanya soalan macam tu. Air pun tak ada, kan? Dengan debunya kami datang disambut oleh ular dan sebagainya. Bila tengok dengan mata kepala sendiri, dia sebenarnya akan lebih menginsafkan, kan? Dia akan lebih insaf. Dan lebih menginsafkan adalah bila kita sini, saya sini sama kawan, bila keluar dari kemah tu, kami semua kena diarrhea, macam kering, muntah-muntah semua. Sebab tak tahan dengan kebersihan yang tak ada kat sini. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, masuk bulan Ramadan, bila kita nak layan sangat nafsu kita dengan makan dan minum dan sebagainya, waktu tu kita akan ingat lagi, kan? Tengok makanan teringat, ya Allah, aku ni Alhamdulillah sangat, kan? Orang sana punya teruk, aku ni boleh lagi jamu sendiri jadi punya banyak, dan duit aku nak keluarkan sikit untuk orang sedia aku sikit punya banyak. Kena fikir balik, kan? Aku sanggup belanja kat bazar Ramadan, belanja banyak-banyak, tapi untuk orang yang miskinan, orang yang kebodohan, orang yang mati kesejukan dan sebagainya, orang Islam, umat Nabi SAW dan dulu, semuanya kita diam. Waktu itu kita rasa, ya Allah, teruknya aku, dan apa yang aku dah buat sebenarnya untuk mengembalikan kemegahan dan kegebilangan untuk umat Islam. Apa yang aku dah buat sebenarnya, ataupun aku masih lagi dilayan oleh nafsu aku sendiri. Yang inilah yang patut kita sentiasa kena balikkan. Saya tengok sendiri itu memang ingat terimbau oleh kenangan. Dan tuan-tuan, oleh kerana itulah lepas balik kerja saya daripada sana, saya lebih aktif lagi untuk mencari dana untuk Syria sebenarnya. Fikir lagi, Allah, aku ni dosa juga kalau aku tak buat ini. Aku ada yang ikut, aku ada sikit orang yang tengok cakap, aku ceramah tapi juga orang dengar, tak ada yang tidur. Libat dengan Arab, tak ada yang tidur, tak ada yang terletak. Orang dengar juga. Tapi kalau aku tak buat sesuatu untuk saudara-saudara tu kat sana, dosa. Rasa macam tu. Dan juga saya ada kawan-kawan ramai, ada hati-hati semua kawan-kawan yang baik dengan kita. Kalau saya tak buat, kalau saya tak ajak dia orang untuk sama-sama juga tolong umat Islam yang lain, rasa dosa. Saya tolong dari Muslim Care Malaysia. Muslim Care Malaysia biasalah ada ustaz-ustaz kita yang terlibat. Ada Dr. Ridwan Muhammad Noor, ada Ustaz Suki Abdul Rahim, ada Ustaz Nazmi Karim semacam, kan? Tapi ustaz-ustaz ni tuan-tuan, Allah tak biasa dengan hati-hati suka tak? Adalah Ustaz Abdul Rahim baik dengan Zuhar Ekspedisi, tapi Zuhar Ekspedisi dah perlu dikit, tuan-tuan. Jadi akhirnya saya kata, ya Allah, dosa saya kalau saya tak cuba untuk bantu Muslim Care dengan cara yang saya mahu. Jadi waktu tu saya pun kata, okey, saya pun ajak kawan-kawan yang lain, ajak sahabat-sahabat yang lain, ajak Nizami, ajak Abdi Syafri, ajak Aziz Osman, ajak Diana Amin, dan ajak sekali Nilofa untuk semua. Kenal Nilofa? Benar. Alhamdulillah. Orang masjid jangan banyak mata-mata, kan? Dia kenalkan lagi-lagi daripada kita. Jadi jadi kumpul semua ni, kumpul lagi, cari lagi dana untuk Syria, insyaAllah dalam 1 bulan ini. Lagi dalam bulan 11 bila musim situ kita akan bawa kita di sana, insyaAllah. Tentang bulan Ramadan ni, kita fikir patutlah bulan Ramadan ni sedekah, pahala banyak, Allah Ta'ala bagi macam-macam ajaran. Sebab kalau ini ingat betul-betul, kan? Aku ni dah berjaya menggunakan nafsu ke tidak? Betul kalau checklist setiap hari, checklist tu betul-betul tadi, sedekah ke tidak aku hari ni? Semayang ke tidak kau ini, semayang Alhamdulillah, lepas semayang maghrib. Semayang terawih sekali lagi beberapa rakaat, letakkan sekali. Sedekah berapa banyak, etikah ke tidak, baca Quran berapa buku surat hari ini. Buat semua tu, checklist tu. Buatlah ke checklist tu. Setiap hari buat checklist tu, tengok balik. Lepas tu ada ke tidak kita maki orang, ada ke tidak, kalau isteri-isteri contohnya, ada tak buat suami marah pada hari ini, kan? Bagi yang masih ada ibu, ada tak buat ibu dimarah, kan? Pada hari ini, apa-apalah. Ada tak buat kebaikan kepada orang Islam lain? Ada tak usaha aku untuk menyebarkan agama Islam pada hari ini? Ada ke tidak hari ini aku tolong supaya menegakkan agama Allah di dalam bumi ini? Ada tak aku sampaikan pula risalah Islam kepada orang Islam dan sebagainya? Buat checklist tu. Checklist tu buat dari hari,
Mudah-mudahan kita boleh cek muhasabah by the end of Ramadan. Mudah-mudahan hujung Ramadan ni kita tengok balik kita gembira, bukan kita sedih. Mudah-mudahan kita tengok balik hujung ada harapan juga insya-Allah. Jangan nanti tak harapan kan, harapan mesti ada, dia ada harapan. Jangan sampai ada harapan langsung dipanggil ar-raja. Tapi dalam masa yang sama kita akan nampak juga ada lubang-lubang kat situ, ada pangkal-pangkal juga kat situ. Waktu tu kita akan kata, ya Allah, takut dosa aku yang inilah yang mencampakkan aku ke dalam neraka. Ini dipanggil al-khawf, takut. Jadi dia ada takut, ada harap kan? Jadi mudah-mudahan dua-dua tu ada bila kita buat checklist tu, insyaAllah. Tuan-tuan dan Allah, mudah-mudahan cukup ada sekadar ini tazkirah tu pada malam ni. Sama juga tuan-tuan, tuan-tuan checklist juga tazkirah dengar ke tidak. Dan tazkirah tu dengar, kita nafsu kita memberontak ke tidak. Itu pun checklist juga besok. Kebetulan pula ustaz besok tazkirah sampai pukul 10 subuh contohnya. Waduh, lama ustaz ni. Dia dah mati kan. Aku dah sampai terawih ni. Kacau betul. Ada ke tidak hati kita cakap itu? Tu dia juga dalam checklist kita kan? Nafsu kita memberontak, kita dapat kontrol ataupun tidak. Kalau tuan-tuan walaupun nafsu marah, tapi sampai pukul 10 subuh tu dia duduk juga, dia dengar juga, kan dia right. Betul nafsu berontak, tapi aku berjaya kalahkan nafsu aku. Tapi kalau dia memberontak sampai dia balik angkat, ataupun lepas habis tazkirah dia komplain kan, apa hal ustaz punya panjang tazkirah dia kan. Ini bukan saya lah, insyaAllah ustaz besok. Jadi tuan-tuan kan, jadi dia komplain kat luar, dia mengumpat kat luar. Maka balik sekejap lagi buat checklist, tengok balik, Allah, aku dapat mengumpat pula, dapat dosa mengumpat free kan. Mengumpat pula tu ustaz kan, buat pangkat 2 kali kan. Dari mana mengumpat lagi dosa atau pahala puasa kan hilang dengan mengumpat. Jangan lupa kan, pahala puasa terbatal dengan mengumpat. Walaupun hadis tu dhaif, tapi ulama katakan semuanya katakan betul. Memang kita dah yang tahu kan. Jadi kita fikir balik, buat jadi semua. Ada tak aku mengumpat kami? Ada tak lawan hukum Allah dan sebagainya? Mudah-mudahan hujung Ramadan ni kita tengok kita akan gembira insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan membantu kita sendiri. Lepas tu dalam Ramadan 30 hari bulan dia cantik untuk ubah sifat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini pergi nanti dia betul-betul bukan sekadar mengubah jadual kita, tetapi dia mengubah hati kita. Dia bukan sekadar mengubah jadual kita seharian ada tarawih, ada mori, ada tahun, ada berbuka, tapi dia dapat mengubati hati kita. Keluar daripada Ramadan ni, hati kita jadi hati yang terdidik, hati yang terbimbing untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar bertakwa. Cukup setakat itu. Serta untuk membuat sumbangan kepada Syria, tuan-tuan boleh ulurkan dekat tabung yang ada dekat belakang sana. Tuan-tuan tengok kalau tabung tu ada muka saya, betul. Tuan-tuan tengok tabung tu tak ada muka saya, tapi dia cakap Syria adakah, tuan-tuan kena tanya 3-4 kali betul ke tidak. Dan ataupun melalui akaun bank yang tertera dekat Facebook ataupun Instagram kami semua, mati saya atau nama-nama yang saya sebutkan tadi. Dan tuan-tuan kan peminat Haji M. Osman contohnya. Tuan-tuan tengok kat situ insya-Allah. Malam ni Haji M. Osman dengan Ustaz Don Daniel dekat dataran kemerdekaan Shah Alam. Petang tadi sebelum maghrib. Haji M. Osman. Patutnya malam ni dia bersama dengan saya datang ke sini, tapi saya rasa Masjid Fatimah Zahra ni jemaah ni saya kata dia tak payah jumpa artis untuk dia datang. Jadi saya kata tak apalah, Abang Aziz pergi je lah ke Salam kan, ikut Ustaz Don malam ni. Salam malam-malam yang lain pula ikut saya insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan itulah itu elan. Jadi tuan-tuan dapatkanlah kat belakang sana insyaAllah peluang untuk membantu dari sini insyaAllah dari Muslim Care Mission. Cukup setakat itu, dan mudah-mudahan tarawih kita pada malam ini tarawih diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk terus beribadah seikhlas hati hanya kerana Allah SWT. Allah Ta'ala berikan kita khusyuk dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita apa sahaja tindakan kita semuanya untuk mencari redha Allah SWT, menjadikan kita hamba yang bertakwa,
Allahumma amin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.